Seawal 3 tahun lagi, perbelanjaan pemerintah dijangka melebihi hasil pendapatan negara. Ia juga mungkin naik sekitar 20% daripada GDP menjelang 2030. Demikian menurut Kementerian Keuangan MOF dalam kemas kini berhubung ramalan fiskalnya. MOF menyatakan pendapatan tambahan mungkin diperlukan bagi mengimbangi belanjawan negara pada masa terdekat. Jagaan kesihatan yang kini diparas 18% daripada GDP akan menjadi pemacu utama kenaikan dalam perbelanjaan negara itu. Sebaliknya, jumlah pendapatan negara kini merangkumi sekitar 18,5% daripada GDP. Lantaran itu, menurut MOF, pendapatan hasil mahsul negara tidak akan mencukupi untuk menampung kenaikan dalam perbelanjaan negara pada tahun-tahun mendatang. Semasa belanjawan 2022, pelbagai perubahan pada cukai diumumkan termasuk GST dan cukai pendapatan lebih tinggi. Semua itu jelas MOF perlu untuk merapatkan jurang perbelanjaan dan dijangka menambah pendapatan negara sebanyak 0.7% daripada GDP setahun. Menurut pemerintah lagi, tanpa langkah-langkah tersebut, pendapatan negara akan jatuh ke paras bawah daripada kadar yang diramalkan dalam dekad ini. MOF bagaimanapun menambah ramalan-ramalannya itu belum mengambil kira dasar-dasar masa depan yang mungkin diperlukan bagi menangani pelbagai cabaran masa depan. Jumlah kes penipuan dan jenayah siber di Singapura meningkat sekitar 25% pada tahun lalu. Mangsa skim penipuan mengalami kerugian lebih $660 juta pada 2022, naik 4,5% berbanding 2021. Ini didedahkan dalam laporan terbaru Pasukan Polis Singapura. 5 jenis penipuan yang paling banyak berlaku melibatkan pancingan data, penipuan e-dagang, penipuan tawaran kerja, penipuan pelaburan dan penipuan panggilan palsu. Ia membentuk lebih 80% daripada 10 jenis penipuan paling biasa dilaporkan di Singapura. Jumlah kes bagi setiap jenis penipuan tersebut juga meningkat. Belia berusia antara 20 hingga 39 tahun adalah golongan paling mudah menjadi mangsa, merangkumi 53.5% daripada keseluruhan jumlah mangsa. Kebanyakannya menjadi mangsa skim tawaran kerja. Jumlah yang lesap dalam setiap 5 jenis penipuan berkenaan juga meningkat kecuali penipuan pancingan data. Jumlah kerugian yang dialami mangsa merosot lebih 50% kepada sekurang-kurangnya $16,5 juta. Jumlah kerugian akibat penipuan e-dagang naik lebih 3 kali ganda kepada sekurang-kurangnya $21.3 juta. Mangsa biasanya diperdaya penipu e-dagang di wadah Carousel, Facebook dan Shopee. Kes penipuan pelaburan mencatat jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak 30% atau lebih $198 juta, diikuti oleh penipuan tawaran pekerjaan dan penipuan di mana pelaku menyamar sebagai pegawai pemerintah. Penipuan melibatkan pinjaman dan kes penipuan cinta internet pula merosot. Namun SPF memberi amaran masyarakat perlu terus berwaspada kerana golongan penipu terus mengubah taktik mereka. Pertubuhan Kemanusiaan Silang Agama Tempatan Humanity Matters pula mula mengirimkan bekalan bantuan kepada para mangsa gempa di Turki dan Syria. Kiriman itu termasuk 4 unit bahan pemadat oksigen untuk menyokong mereka yang cedera atau ditimpa trauma. 10,000 pelitup N95 juga disertakan untuk membantu para pekerja barisan hadapan. Kiriman bekalan bantuan itu yang bernilai $20,000 diserahkan secara rasmi oleh Timbalan Pengerusi Humanity Matters Encik Gurmeet Singh kepada Duta Turki ke Singapura Encik Mehmet Bursin Gonali di Pusat Kargo Udara Changi siang tadi. Humanity Matters sedang bekerjasama dengan pertubuhan bukan pemerintah Turki Hayrat Yardim bagi kiriman bantuan di kemudahan perubatan di tapak-tapak terjejas gempa. Terdapat lebih 1,000 kaki tangan perubatan dan operasi penyelamat di bawah Hayrat Yardim. Harga COE bagi bulan Februari susut sedikit bagi kategori terbuka, tetapi harga COE kenderaan barangan dan bas mencatatkan rekod yang baru.
COE kategori A untuk kereta kecil kekal tidak berubah. Namun harga COE kereta besar dalam kategori B naik $65. Kenaikan ketara bagaimanapun dicatat dalam kategori C dengan peningkatan lebih $8,000 kepada lebih $85,000. Harga COE motosikal dalam kategori D juga naik lebih 4%. Hanya COE kategori terbuka mencatat penurunan lebih $1,900.